perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Veteran pembangkang Kemboja Sam Rainsy dibicarakan di sebuah mahkamah Perancis berhubung kes fitnah terhadap Perdana Menteri Hun Sen dan Timbalan Ketua Polis di Vichia. Rainsy, 73 tahun yang menetap di Perancis, menghadapi dua pertuduhan yang difail secara berasingan. Pertama, memfitnah Hun Sen terlibat di sebalik kematian Ketua Polis Kemboja Hok Lun Di dalam menahas helikopter pada 2008. Tuduhan itu dibuat pada 2019. Manakala Vichia memfailkan kes kedua terhadap Rainsy melalui satu lagi fitnah di Facebook. Hakim dijangka mengeluarkan keputusan mengenai kes itu dalam tempoh beberapa minggu. Susulan perintah berkurung di bandar Chengdu, China. Kira-kira 21 juta penduduk tidak dibenarkan keluar rumah dalam usaha pihak berkuasa mengekang penularan baharu wabak COVID-19. Kecuali hanya seorang daripada setiap isi rumah dibenar keluar untuk membeli barangan runcit dan keperluan harian. Dengan syarat mereka telah diuji negatif wabak dalam tempoh 24 jam sebelumnya. Wilayah berkenaan merekodkan 157 jangkitan tempatan semalam. 51 daripadanya tidak menunjukkan gejala. Dalam perkembangan lain, China digesa melaksana cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Tinggi Hak Asasi Manusia susulan dakwaan berlaku pencabulan serius terhadap hak asasi manusia di wilayah Xinjiang. Ia membabitkan etnik Uyghur dan kumpulan minoriti Islam yang lain. Antara syur yang dibuat, Beijing perlu mengambil langkah segera membebaskan semua individu yang disekat kebebasan mereka dengan sewenang-wenangnya. Badan dunia itu juga mengesyorkan kerajaan China memansuhkan segera semua undang-undang dasar dan perbuatan diskriminasi terhadap kumpulan tersebut. Gesan itu dibuat Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat CDC mengesyorkan dos penggalak COVID-19 daripada Pfizer dan Moderna bagi memberi perlindungan terhadap jangkitan varian Omicron. Vaksin anti-COVID generasi baru itu menyasarkan kedua-dua jenis virus asal BA4 dan BA5 iaitu subvarian Omicron yang menyebabkan penularan kes di negara itu. Suntikan Pfizer-BioNTech disyorkan untuk individu berumur 12 tahun ke atas, manakala Moderna bagi mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Pelepasan gas rumah hijau dan paras laut dilaporkan mencecah bacaan tertinggi tahun lalu. Menurut Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Amerika Syarikat NOAA, kadar gas rumah hijau di atmosfera berada pada bacaan 414.7 bahagian per juta pada 2021, 2.3 bahagian lebih tinggi berbanding 2020. Angka tersebut tertinggi dalam tempoh sekurang-kurangnya sejuta tahun terakhir berdasarkan rekod paleoklimatik. Manakala paras laut bumi meningkat bagi tahun ke-10 berturut-turut mencapai rekod baharu 3.8 inci melebihi purata pada 1993 apabila pengukuran satelit bermula. Pegawai NOAA Rick Parrott mengendahkan data yang dibentang dalam laporan terbaru itu adalah sangat jelas. Terdapat bukti saintifik bahawa perubahan iklim memberi kesan global dan tidak menunjukkan tanda-tanda perlahan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United meraih 3 mata selepas mengalahkan Leicester City 1-0 di tempat lawan. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Jadon Sancho pada minit ke-23. Kemenangan itu menonjolkan United di kedudukan kelima dengan 9 mata.
Dalam pada itu, The Red Devil membuat pembelian terbesar menjelang tarikh akhir jendela perpindahan dengan belanja 82 juta pound untuk mendapatkan penyerang Ajax, Anthony Matheus dos Santos. Bintang Brazil berusia 22 tahun itu merupakan pemain keempat termahal dalam sejarah Liga Perdana Inggeris. Pengurus United Erik ten Hag bertanggungjawab ke atas bahagian besar perbelanjaan kelab selepas kembali ke Amsterdam untuk menandatangani Anthony. Liverpool turut menandatangani pemain tengah Brazil Arthur Melo secara pinjaman daripada Juventus bagi tempoh semusim. Ia dalam usaha pengendali Jurgen Klopp memperkukuh bahagian tengah pasukan selepas Jordan Henderson mengalami kecederaan hamstring ketika menentang Newcastle Rabu lepas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Sukma ke-20 16 September ini 14 hari lagi. Saksikan kegemilangannya hanya di RTM, rakan penyiar rasmi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.